Lebih daripada 500,000 pengguna rokok elektronik di Malaysia mengalami kesan kesihatan jangka panjang hasil daripada penggunaan rokok elektronik yang melampau dalam tempoh 5 tahun ini. Jumlah tersebut melibatkan 300,000 kes dari kalangan pelajar, manakala selebihnya dari kalangan masyarakat setempat sejak tahun 2015 hingga Oktober lalu. Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Kedah menjadi negeri yang mencatatkan kes tertinggi dalam tempoh 5 tahun ini. Jadi, video kali ini kita akan melihat apakah kesan teknologi rokok elektronik kepada manusia sejagat. Teruskan menonton. Tahun 2015, Malaysia dikejutkan dengan berita dan penjualan rokok elektronik atau vape secara berleluasa seakan-akan tanpa kawalan. Anak remaja, wanita, orang dewasa, bahkan yang telah berusia ramai yang mencuba rokok elektronik. Imej asap berkumpul-kumpul hasil daripada vape melambangkan satu simbol kebanggaan dalam kalangan pengguna vape. Malah ramai pengguna mendakwa ia menggantikan rokok yang mereka hisap ataupun ia dapat mencegah mereka daripada merokok yang jauh lebih bahaya. Masyarakat secara umumnya tidak begitu selesa dengan perokok vape kerana khawatir kesan sekunder asap kepada mereka di samping imej yang tidak elok dipandang mata. Namun, persoalan seperti adakah vape ini boleh dianggap sebagai pengganti kepada rokok dan mana yang lebih bahaya antara kesan vape atau rokok? Apakah penderaan agama dan kerajaan terhadap vape sering ditimbulkan dalam media massa? Pada tahun 2016, beberapa negeri melalui Majlis Agama Islam masing-masing mengeluarkan pandangan mengenai vape. Ada yang menyatakan ia memudaratkan lantas samalah hukumnya dengan merokok. Ada yang mengharamkan penjualannya dan ada yang tidak menyatakan apa-apa pandangan. Namun, tiada satu pernyataan kukuh yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai vape ketika itu. Artikel ini akan mengupas isu penggunaan vape dalam kalangan rakyat negara ini, pendirian agama rasmi Islam dan kerajaan terhadapnya mengenai profil pengguna sebagai mengapa mereka gunakan vape dan kesan yang dihadapi. Memang sukar dinafikan aktiviti vape semakin popular dalam kalangan muda-mudi dengan kemuncak yang diperhatikan pada tahun 2016 iaitu imej dan paparan dalam media konvensional dan internet sosial menunjukkan pelbagai cara gaya perokok vape yang menjadi ikutan ramai terutamanya golongan remaja. Pelbagai produk dipasarkan dan perniagaan menjual peralatan berokok vape serta cecair tumbuh bagaikan tumbuhnya cendawan selepas hujan sehingga terdapat laporan akhbar yang menengahkan bahawa ada secara terang menghisap cecair vape yang dicampur dengan bahan terlarang di khalayak ramai. Perihal sedemikian menjadikan masyarakat merasa resah, gelisah terutamanya terhadap gelagat muda-mudi yang tidak selari dengan norma serta budaya kebangsaan. Namun, ada kajian yang mendapatkan penemuan yang berbeza. Perbandingan di antara penggunaan rokok elektronik, NRT dan placebo menunjukkan tiada perbezaan signifikan dalam kejayaan untuk berhenti merokok. Laporan oleh Public Health England (PHE) yang mengatakan rokok elektronik adalah 95% lebih selamat berbanding rokok tembakau telah dikritik hebat kerana ianya berdasarkan beberapa kajian dan mempunyai pelbagai kelemahan serta penglibatan penambajaannya oleh syarikat tembakau OIC dan Talbot pada tahun 2013 yang melaporkan bahawa sebanyak 405 kesan sampingan terhadap kesihatan yang mana 78 positif, 326 negatif dan 1 adalah neutral akibat daripada penggunaan vape. Risiko jangka panjang rokok elektronik masih belum diketahui secara mendalam dan langkah pengawalan serta pemantauan
adalah perlu apabila ia tidak diharamkan. Justru bagi menambahkan maklumat agar keputusan boleh dilakukan, maka kajian ini bertujuan untuk menengahkan profil penggunaan rokok elektronik sebab memilih untuk menggunakan vape, tabiat penggunaan serta kesan sampingan dari penggunaannya. Rokok elektronik adalah sebuah inovasi dari bentuk konvensional iaitu rokok biasa menjadi rokok moden. Pada masa sekarang, rokok elektronik lebih dikenali sebagai vape atau vapor vape atau rokok elektronik dengan singkatan e-rokok. Rokok elektronik ini terdiri daripada bateri, alat pemanas, alat penangkut cair dan corong untuk mengisapnya. Menerusi pembacaan di slide unit kawalan tembakau dan FCTC Sekretariat Sebahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia semasa taklimat dan penjelasan isu rokok elektronik dan vape pada 21 Januari 2016. Rokok elektronik didefinisikan sebagai alat elektronik yang menggunakan kuasa elektronik untuk menyalurkan aerosol atau wak hasil daripada pemanasan satu cecair yang dipanggil cecair perisai vape untuk dihisap oleh penggunanya. Apabila pengguna menghisap rokok ini atau vape ini, alat pemanasan akan diaktifkan dan menyebabkan cecair dalam tabung ini mengalami proses penguapan tanpa sebarang proses pembakaran. Rokok elektronik ini terbagi kepada dua jenis iaitu jenis elektronik dan mekanikal. Untuk model jenis elektronik, ia menggunakan chip elektronik yang dapat mengawal kuasa elektrik yang dibekalkan kepada atomizer. Manakala model jenis mekanikal pula, ia tidak menggunakan sebarang kawalan, namun ia lebih mudah digemari dan mudah dikendali kerana sifatnya yang sukar rosak. Untuk pengetahuan anda semua, bahagian dalam rokok elektronik ini terbagi kepada tiga bahagian di mana bahagian pertama dikenali sebagai liquid cartridge di mana ia merupakan tempat di mana larutan bagi setak perisai vape ini diletakkan. Kemudian bahagian kedua dikenali sebagai atomizer. Atomizer ialah tempat pemanasan bagi larutan untuk perisai vape. Dan akhir sekali ialah bahagian ketiga. Bahagian ketiga pula ialah bahagian untuk bateri. Rokok elektronik ini digunakan bersama cecair rokok dan mempunyai pelbagai perisai seperti perisai buah-buahan dan sebagainya. Kami menggunakan rokok elektronik ini sebagai bahan uji kaji kami dalam kajian ini kerana kami melihat penggunaan rokok elektronik ini sudah menjadi trend terkini dalam golongan masyarakat, terutamanya para pelajar dari tingkat atasan maupun yang rendah. Ini akan menimbulkan rasa kebesaran dalam kalangan para ibu bapa terhadap penggunaan rokok elektronik ini dalam golongan muda yang menjadi kebiasaan bagi mereka. Ini kerana penggunaan rokok elektronik ini akan memberikan impak ataupun kesan yang negatif daripada berbagai sudut terhadap penggunaannya. Oleh sebab itu, kita perlulah membendung perkara ini daripada awal supaya kita dapat menghapuskan atau mengurangkan penggunaan rokok elektronik ini di negara kita. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Pertama ialah mengkaji kesan penggunaan rokok elektronik ini terhadap golongan masyarakat. Objektif yang kedua ialah mengkaji sebab mengapa rokok elektronik ini lebih digemari berbanding rokok biasa. Seterusnya ialah mencadangkan jalan penyelesaian bagi kesan penggunaan rokok elektronik ini di negara Malaysia. Dan objektif yang terakhir ialah mencadangkan langkah-langkah penyelesaian bagi mengurangkan atau menghapuskan penggunaan rokok elektronik ini di negara Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persempelan, pengukuran dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan penggunaan rokok elektronik kepada masyarakat sejagat. Yang pertama adalah pemilihan responden. Responden dipilih secara rawak bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan yang bertepatan dengan tajuk kajian, iaitu kesan penggunaan rokok elektronik kepada masyarakat sejagat. Responden yang telah dipilih dalam kajian ini adalah dari golongan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTM). Responden dipilih mengikut kategori yang berasaskan jantina dan umur. Yang kedua adalah pengedaran borang soal selidik. Apabila kajian ini dijalankan, kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian
yang menggunakan aplikasi Google Form kepada lebih kurang 80 hingga 110 orang responden yang terdiri daripada golongan pelajar UTM. Kaedah ini digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kajian dan maklumat responden yang dikumpulkan bagi mendapatkan data yang berunsurkan kuantitatif. Kesemua responden ini dipilih bertujuan untuk mengenali kesan penggunaan rokok elektronik kepada masyarakat sejagat. Dan yang ketiga adalah melalui rujukan ilmiah. Selain itu, bagi melengkapkan kajian tersebut, pengkaji juga membaca pelbagai sumber seperti buku, majalah, surat khabar dan internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan lebih tepat. Kesannya, bahan-bahan tersebut banyak membantu pengkaji untuk menyiapkan kerja khusus ini. Yang keempat adalah memproses dan mempersembahkan data. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk skala Likert. Data skala Likert ini dikira secara manual dengan mengambil kira kekerapan dan peratusan. Selepas itu, data yang dikumpul akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, catatan dan juga carta graf. Yang pertama, teknologi. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi kedua, teknologi ini ialah tentang cara mencipta barang-barang dalam perusahaan seperti bangunan, jentera. Ia juga adalah maklumat teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Maklumat dan komunikasi teknologi melalui penggunaan komputer dan lain-lain. Rokok merupakan silinder kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rokok adalah tembakau yang digulung dalam kertas dan lain-lain. Elektronik merupakan kajian dan penggunaan peranti elektrik dan elektronik yang beroperasi dengan kawalan aliran elektron atau sebarang partikel bercas elektrik. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, cabang fizik dan teknologi yang berkaitan dengan gerak laku pembangunan aplikasi disebabkan letak peranti elektronik. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan haruslah menetapkan undang-undang iaitu tidak membenarkan sesiapa sahaja untuk menggunakan rokok elektronik di kawasan-kawasan tertentu seperti pusat kesihatan, sekolah dan pelbagai lagi di kawasan awam yang tertentu. Yang kedua, meningkatkan kegiatan pemantauan. Pihak yang berkuasa seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau mana-mana pelaku yang bersalah menghisap rokok elektronik di tempat-tempat yang telah dilarang untuk diambil tindakan undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Yang ketiga, mempamerkan iklan-iklan berkaitan kesan buruk penggunaan rokok elektronik. Pihak kerajaan seharusnya menggalakkan saluran-saluran seperti televisyen, surat khabar, majalah dan sebagainya untuk menyiarkan iklan-iklan yang mampu memberi kesedaran terhadap para pembaca dan penonton akan bahayanya rokok elektronik. Sebagai contoh, para penerbit surat khabar tempatan boleh memetik kes rokok elektronik yang merangkut banyak nyawa di luar negara untuk menjadi hujah yang kuat untuk disiarkan dalam akhbar mereka bagi media sosial seperti siaran televisyen, Facebook, Twitter, Instagram dan banyak lagi boleh membuat iklan-iklan tentang pelbagai kesan buruk penggunaan rokok elektronik ini. Pihak kerajaan juga boleh menyiarkan poster-poster yang berkaitan untuk ditampal di pelbagai tempat seperti perpustakaan, masjid, restoran, hotel dan sebagainya. Dengan itu, orang awam mampu untuk memahami terhadap langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam mengurangkan budaya penggunaan rokok elektronik dalam kalangan masyarakat. Yang keempat, mengadakan kempen kesedaran. Pihak kerajaan, khususnya dari Kementerian Kesihatan Malaysia, seharusnya menjadi ketua untuk menjayakan kempen kesedaran secara besar-besaran ini. Dalam kempen ini, pihak kesihatan haruslah menyampaikan kesan bahaya rokok elektronik ini terhadap kesihatan tubuh badan secara terperinci dan mendalam supaya orang awam dapat memahami kesan negatif terhadap rokok elektronik. Untuk memperkukuhkan lagi kesan negatif ini, pihak kesihatan boleh mempertontonkan kepada orang awam dengan rakaman video tentang perbezaan paru-paru orang yang menggunakan rokok elektronik dan sebaliknya. Pihak kesihatan juga boleh membuka ruang kepada orang awam untuk mendapatkan nasihat untuk berhenti menggunakan rokok elektronik. Dengan kempen ini, penggunaan rokok elektronik dalam kalangan masyarakat kita dapat dikurangi. Yang kelima, peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan salah satu individu yang tepat untuk mencegah penggunaan rokok elektronik.
kerana mereka lah yang menjadi teladan untuk anak-anak muda untuk membesar. Sekiranya ibu bapa sentiasa memberi didikan dalam aspek seperti didikan agama dari kecil, sudah tentulah anak-anak mereka dapat membezakan benda yang baik dan buruk. Dengan didikan agama sahaja belum mencukupi untuk mengelakkan anak-anak mereka membesar dewasa tanpa terlibat dengan penggunaan rokok elektronik. Ibu bapa seharusnya memantau pergerakan anak-anak mereka seharian. Dengan itu, ibu bapa mampu memesan dan mencegah anak-anak mereka daripada terlibat dengan aktiviti ini sekiranya ada anak-anak mereka bergaul dengan kawan-kawan yang merupakan perokok elektronik. Ibu bapa juga mampu menjadi role model untuk anak-anak mereka dengan menunjukkan bahawa mereka sebagai ibu bapa bukan seorang pengguna rokok elektronik. Dengan peranan ibu bapa yang besar ini, semestinya penggunaan dalam kalangan remaja mampu dicegah. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dalam dapatan kajian yang dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penelitian. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dalam dapatan kajian yang dijalankan, bahagian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal selidik yang telah diisi oleh responden melalui Google Form. Bahagian pertama adalah metodologi. Untuk mengkaji persepsi masyarakat, seramai 109 orang yang terdiri daripada pelajar UTM dengan analisis latar belakang melibatkan jantina dan juga umur. Dalam kategori lelaki, responden lelaki adalah seramai 66 orang iaitu 61%, manakala responden perempuan pula adalah 43 orang iaitu 39%. Untuk kategori umur pula, 17 hingga 18 tahun adalah seramai 14 responden iaitu 13%. Manakala 19 bahagian kedua pula analisa terhadap pelajar tentang rokok elektronik dalam kalangan pengguna rokok elektronik. Pada bahagian ini, semua responden telah diutarakan satu soalan utama dan terdapat 4 soalan kecil yang telah dikhususkan kepada pengguna rokok elektronik. Soalan utama tersebut ialah pandangan tentang rokok elektronik. Daripada 109 responden, seramai 28 pelajar iaitu 25.7% merupakan pengguna rokok elektronik. Bagi soalan utama mengenai pandangan tentang rokok elektronik, pengguna rokok elektronik majoriti berkata rokok elektronik ini bagus kerana mampu bagi mereka kenikmatan, melepaskan stres, alternatif kepada perokok untuk mula berhenti merokok dan juga lain-lain lagi. Soalan 2 yang disoal kepada responden ialah nyatakan sebab mengapa memilih rokok elektronik berbanding rokok biasa. Bagi soalan ini, ramai pengguna rokok elektronik berkata bahawa rokok elektronik ini mempunyai pelbagai perisa yang membuatkan bau wap air yang dilepaskan lebih wangi berbanding rokok biasa, dan juga untuk membantu mereka berhenti menghisap rokok biasa. Bagi mereka, rokok elektronik ini lebih selamat berbanding rokok biasa yang mempunyai bahan tar dan juga bahan-bahan lain yang bahaya. Soalan 3 yang disoal kepada responden ialah berapakah anggaran masa dalam sehari mereka menggunakan rokok elektronik tersebut. Bagi soalan ini, 10 responden menggunakan rokok elektronik ini lebih daripada 1 jam iaitu 35.7%. 10 responden lagi kurang daripada 30 minit iaitu 35.7%. Manakala 5 responden kurang daripada 1 jam iaitu 17.9%. Dan selebihnya iaitu seramai 3 responden menggunakan rokok elektronik ini kurang daripada 15 minit iaitu 10.7%. Soalan 4 yang disoal kepada responden ialah adakah rokok elektronik ini membantu daripada tidak menghisap rokok. Bagi soalan ini, seramai 24 responden iaitu 85.7% bersetuju, manakala 4 responden yang lain 14.3% tidak bersetuju. Soalan 5 yang disoal kepada responden ialah adakah rokok elektronik ini membuatkan mereka tertagih dan sukar untuk berhenti. Bagi soalan ini, 12 responden iaitu 42.9% tidak bersetuju, 12 responden 42.9%. Seterusnya, bahagian ketiga dalam dapatan kajian, analisa terhadap pelajar tentang rokok elektronik dalam kalangan bukan pengguna rokok elektronik. Pada bahagian ini, semua responden telah diutarakan satu soalan utama dan terdapat 3 soalan kecil yang telah dikhususkan kepada bukan pengguna rokok elektronik. Soalan utama tersebut ialah pandangan tentang rokok elektronik. Daripada 109 responden, seramai 81 pelajar iaitu 74.3% merupakan bukan pengguna rokok elektronik. Bagi soalan utama mengenai pandangan tentang rokok elektronik, bukan pengguna rokok elektronik majoriti berkata rokok elektronik ini tidak bagus kerana membahayakan kesihatan dan memberi kesan kepada paru-paru dalam jangka masa yang panjang, dan juga mereka berkata rokok elektronik ini mudah meletup sekiranya digunakan secara berlebihan. Soalan 2 yang disoal kepada responden ialah adakah bau dan wap air daripada rokok elektronik ini mengganggu sewaktu mereka berada di tempat awam. Bagi soalan ini, 53 responden iaitu 66.3% memilih mengganggu, manakala selebihnya iaitu 27 responden 33.8% memilih tidak mengganggu. Majoriti berkata kesan daripada bau dan wap air yang dilepaskan
oleh pengguna rokok elektronik ini mengganggu mereka. Soalan ketiga, iaitu soalan yang terakhir di soal kepada responden ialah, adakah responden akan melarang keluarga atau rakan terdekat sekiranya mereka menggunakan rokok elektronik? Bagi soalan ini, 52 responden iaitu 65% memilih akan melarang, manakala 28 responden lagi iaitu 35% tidak akan melarang. Majoriti yang melarang kerana tidak mahu pengguna ini membazirkan duit ke arah perkara yang tidak berfaedah, dan juga kerana menggunakan rokok elektronik ini adalah hak mereka sebagai pengguna dan hanya mampu menasihati saja. Berdasarkan pelbagai pencerahan yang telah ditunjukkan tentang penggunaan rokok elektronik ini, sudah tentulah terdapat banyak kesan buruk yang dapat diperolehi daripada rokok elektronik ini. Oleh itu, sebagai manusia yang berfikiran waras, kita seharusnya lah sedaya upaya menjauhikan diri kita daripada penggunaan rokok elektronik ini yang telah diperbuktikan oleh pelbagai kajian saintifik yang mana boleh mendatangkan pelbagai penyakit yang boleh merosakkan fungsi-fungsi pernafasan dalam tubuh badan kita. Kajian ini telah memberi impak yang positif kepada kami sebagai pelajar untuk menambah pengetahuan dan membuka luas minda kami tentang teknologi rokok elektronik tersebut. Selain itu, hasil daripada kajian ini juga kami dapat mendalami impak-impak yang negatif yang boleh dihasilkan daripada rokok elektronik ini kepada persekitaran, masyarakat dan sebagainya, yang mana selama ini kami hanya mengambil enteng akan perkara tersebut. Akhir sekali, kajian ini membuka minda generasi muda bahawa terdapat pelbagai keburukan akan teknologi rokok elektronik ini buat mereka. Maka dengan itu, sebagai generasi muda yang akan menerajui revolusi industri 4.0 haruslah menjaga diri mereka daripada kehidupan yang kurang sihat. Secara tuntasnya, hasil daripada kajian ini, kami mengharapkan generasi kini dapat memperoleh sebanyak mungkin maklumat tentang kesan teknologi rokok elektronik ini kepada mereka bagi memperoleh kehidupan seharian yang lebih baik dan harmoni. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kami ini, maka generasi kini tidak seharusnya terpesong dengan pengaruh teknologi rokok elektronik ini, malah lebih memilih untuk menjauhi diri mereka daripada perkara tersebut. Kami juga berpendapat bahawa jika seseorang itu mampu memelihara diri mereka daripada teknologi ini dengan sebaik mungkin, nescaya kehidupan yang lebih baik dan harmoni akan diperolehi. Akhir sekali, kami mengharapkan kajian kami ini memberi impak yang positif kepada generasi muda dan segenap umur masyarakat, tidak kira agama dan bangsa di negara kita.